Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah dan syukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi ini. Baik, kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati penganjur program kita pada hari ini, Research and Publication Unit RPU di bawah pengajian Sains Komputer dan Matematik KPPIM dan yang turut menjayakan dengan jalinan kerjasama PTDI Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat. Para penceramah, rakan-rakan pensyarah dan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Muhammad Zulkarnain Hakim Abdul Jalal selaku moderator pada pagi ini. Kita ada dua orang penceramah. Perkongsian kita pada pagi ini dibahagikan kepada dua sesi. InsyaAllah sesi yang pertama akan disampaikan oleh Puan Nur Idayu binti Rosli, iaitu merupakan seorang pustakawan kanan di UiTM Johor Kampus Segamat. Dan sesi yang kedua insyaAllah akan disampaikan oleh Puan Siti Rozana binti Mat Sanad, juga merupakan seorang pustakawan kanan di UiTM Johor Kampus Segamat. Jadi kita akan bersama dengan orang-orang yang hebat ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan calang-calang ilmu yang akan disampaikan kepada kita menerusi perkongsian pada hari ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, adalah menjadi satu perkara yang tidak asing lagi kepada kita untuk menghasilkan sesebuah penerbitan ataupun menjalankan satu penyelidikan. Dan dalam usaha untuk menghasilkan karya penerbitan, salah satu cabarannya adalah sumber. Sumber pembacaan yang datangnya daripada artikel, jurnal, buku dan pelbagai lagi. Saya percaya sumber-sumber ini boleh diakses melalui laman sawang Google. Namun, tidak semua bahan itu boleh diakses. Bukan semua bahan yang kita temui itu open access. Kadang-kadang kita perlu mengeluarkan kos atau mungkin ada cara di sebalik tirai untuk mendapatkan bahan pembacaan tersebut. Allahu'alam. Hadirin hadirat sekalian, tidak sedikit yang tahu berkaitan kewujudan UiTM Easy Access, iaitu satu capaian sehenti untuk warga UiTM mendapatkan bahan pembacaan. Namun tidak ramai juga yang tahu tata cara penggunaannya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan menjemput Puan Nur Idayu untuk bantu kita supaya kita dapat menguasai cara menggunakan UiTM Easy Access ini. Seusai tamat perkongsian dari Puan Nur Idayu, majlis akan memberi ruang kepada sesi soal jawab. Namun walau bagaimanapun, hadirin hadirat sekalian boleh membuat pertanyaan menerusi ruangan chat sepanjang perkongsian ini berlangsung dan akan dibacakan di sesi soal jawab kelak. Baik, tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya saya menjemput Puan Nur Idayu Rosli untuk mengambil alih pentas. Puan Nur Idayu, dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita di atas kata-kata luan tersebut. Assalamualaikum kepada semua. Saya ucapkan yang saya hargai, saya lihat ramai juga partisipan pada hari ini. InsyaAllah mungkin akan ada lagi kan. Okey, yang saya hargai tuan-puan sekalian, saya punya bos Puan Mawar pada join. Terima kasih Puan Mawar. Okey, dan juga saya dapat lihat jugalah di our T-Rek HEA juga Dr. Akmaini juga sudi masuk ke session ini. Terima kasih Doktor. Okey, baiklah. Tanpa kita melengahkan masa, saya akan share slide saya. Suara saya boleh jelas ya masing-masing? Boleh Puan, dengar dengan jelas. Jelas, Alhamdulillah. Sebab sesi ini bukan saja sesi saya bercakap seorang-seorang. Mungkin saya akan respon, kita buat two way respon sebenarnya sebab ia adalah bengkel. Kalau ikutkan kita kena bersama-sama mengikuti sesi ini dan kita juga kena bersama-sama hands on bersama-sama melalui PC dan juga laptop tuan-puan masing-masing supaya kita boleh praktiskan teruslah apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, terima kasih.
Baiklah, seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Moderator sebentar tadi, topik kita pada hari ini adalah how to access UiTM Easy Access, how to search articles using UiTM Easy Access ya. So ini adalah lebih kepada pencarian sumber maklumat melalui perpustakaan digital UiTM. Itu lebih kepada secara generalnya lah ya. Okey. Sesi ini kita akan mulakan dengan teori sedikit lah daripada saya dan mungkin kita akan terus ke hands on sedikit dan saya akan paskan kepada rakan penceramah saya Puan Siti Rozana ya. Okey, baiklah. Masing-masing boleh nampak slide ya. Okey, kejap Okey. Okey, ini adalah merupakan isi kandungan yang kita akan lihatlah ya, kita akan go through yang mana saya yakin rakan-rakan pensyarah saya kat sini ni dia masing-masing dah expert, dah biasa melayari laman web library, especially laman web PTDI ya, sebab kebanyakan yang bahan kita tempatkan di laman web kita sebagai repository dan ada juga yang melalui online database lah, especially online database itu adalah bahan yang kita memang kita langgan setiap tahun ya, dan kita akan go through laman web PTDI. Saya akan terangkan tentang perpustakaan digital UiTM dan kita bahan-bahan yang kita akan lihat nanti, kita akan go through melalui My Knowledge Management Portal ya tuan-puan, yang mana sebelum ni mungkin tuan-puan lebih kenali sebagai UiTM Easy Access. Sekarang kita dah wujudkan satu portal yang kita namakan sebagai My Knowledge Management Portal ya. Dia adalah konsep personalized portal. Okey, seterusnya kita akan pergi ke online database yang telah dilanggan oleh UiTM yang mana kita letakkan di MyKM ya. Sekarang kita dah wujudkan satu one stop center dan kita akan pergi ke sesi hands on. Okey, sepanjang saya bagi ceramah ni mungkin you all ada nak tanya, you all boleh tanyalah, interrupt pun saya tak ada masalah, ataupun you nak letak dekat Q&A pun tak ada masalah. Okey. Okey, sebagai pengenalan ya, ini sedikit pengenalan lah. Saya yakin masing-masing pun dah tahu apa itu sumber maklumat. Seperti yang Tuan Moderator beritahu tadi, sumber maklumat di perpustakaan ini bermaksud sumber bahan yang disediakan di dalam perpustakaan untuk dirujuk oleh pengguna perpustakaan. Especially kita dekat academic library ni, academic di IPTA. So memang academic library memang dah jadi the heart of center pengunjung, student, pensyarah ataupun staff untuk mereka mendapatkan maklumat. Dan kita juga ada sumber maklumat berbentuk hard copy yang terdiri daripada pelbagai format iaitu buku, majalah, jurnal, tesis, projek pelajar, ensiklopedia, laporan tahunan, penerbitan UiTM, peta dan sebagainya. So ini especially kalau kepada rakan-rakan pensyarah kita yang baru masuk, mungkin mereka tak tahu lagi kan apa yang ada dekat library. So inilah sudi-sudilah jenguk ke library ya. Kita ada pelbagai sumber sebenarnya dan almost of them adalah up to date insya-Allah. Kalau biasanya kita setiap tahun kita diperuntukkan dengan beberapa peruntukan lah, yang berapa nilai peruntukan untuk kita membuat pembelian bahan yang mana perlu untuk melengkapkan silibus konten tuan-puan ya di fakulti. Okey, seterusnya kita ada sumber maklumat berbentuk elektronik di PTDI. Okey, yang ini terdiri daripada bahan online database lah yang kita akan pelajari pada hari ini. Ini adalah antara platform-platform yang kita langgan ya, yang kita bayar dengan vendor ataupun publisher daripada luar. Kita juga ada e-journal, kita juga ada e-book, kita juga ada bahan-bahan institutional repository, IR, yang akan diterangkan oleh rakan saya sebentar nanti ya. Yang mana di dalam IR ini kita simpankan tesis, projek pelajar, laporan akhir, latihan industri, jurnal ETR dan sebagainya, kertas soalan peperiksaan seperti yang kita maklum dan sebagainya. Bahan-bahan ini sebenarnya kita boleh akses melalui MyKM portal di web rasmi PTDI. Saya yakin ada di kalangan pensyarah dia dah biasa guna MyKM portal ni. Kadang ada yang join kelas saya, dia lebih tahulah kan macam mana, lebih advance daripada saya sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, serba sedikit ya perkenalan sebelum kita nak explore lebih lanjut tentang online database ni. Kita kena tahu ya searching strategy.
Searching strategi ni memang kaedah lah yang kita guna pakai. Biasanya kalau kita nak ajarlah yang beginner, yang baru, daripada student baru ataupun mungkin ada yang dah advance, dia akan guna searching. Kita akan ajarlah searching strategi ni. Terdapat 3 kaedah lah kalau tengok kat sini. Kita tengok searching strategi, combination of keyword, kaedah pencarian secara keywords, truncation symbol, kita gunakan truncation symbol, dan juga Boolean operators. Okay, kalau ada tuan-puan tahu, Boolean operators ni contohnya adalah and, or not. Itu string yang kita gunakan untuk kita combine keywords di dalam search box, di dalam pencarian electronic library resource, ataupun sebenarnya kita guna juga kaedah ini untuk kita guna pencarian di dalam internet search engine, sama ada Google, Microsoft Edge, Firefox atau sebagainya lah, Safari ke kalau biasa kita gunakan. Okey. Okey, kenapa kita kena guna search strategi ni? Sebab dia lebih menjurus kita kepada pencarian yang lebih lengkap berbanding kadang kita guna Google kan. Kita guna Google, kita type panjang-panjang macam kita nak cari lirik lagu. Kadang-kadang kalau boleh nak muat dalam 10 patah perkataan, kita nak muatkan juga 10 patah perkataan. Tapi kebarangkalian hasil yang kita akan dapat tu mungkin kita akan dapat tapi mungkin tak banyak. So cara-cara searching strategi tu kena betul ya tuan-puan ya. So that's why kita kena tahu kaedah pencarian yang tepat supaya pencarian articles dan juga bahan yang kita nak dapatkan dekat search engine tersebut dapat dengan banyak, relevan dengan apa yang kita cari dan tidaklah memaparkan tajuk-tajuk yang tidak kena dengan kita punya pencarian. Okay? So dekat sini ada beberapa lah search strategi. Search strategi ni kalau you all tengok ada 5 lah. Tapi kita ini sebagai kita punya teori lah pengenalan kan. Tapi kita tak akan applykan semua ni sebenarnya. Tapi kalau ikut basic lah ya. Nombor 1 tu using keyword dan specific terms tu memang biasa kita guna sebenarnya. Memang normal kita akan guna keyword pun sebenarnya kan. Dan kita juga boleh combinekan menggunakan Boolean operator. Yang ketiga, quotation marks ataupun exact phrases, wildcard dan juga truncation. Nombor 4 hingga 5 dengan nombor 5 tu bagi saya kalau siapa yang gunakan tu dia memang advance. Okay. Okey, ini adalah contoh-contoh ya, use keyword and specific terms. Macam mana kita nak buat pencarian menggunakan keyword dan juga specific terms di dalam online database ataupun di dalam Google Scholar ataupun Google sendirilah ya. Okey, keywords ni bagi saya ia adalah kata kunci. Kalau kita tengok pun keywords, kata kunci kan. So, kalau kita buat pencarian, kita kena pastikan perkataan tersebut betul-betul dia basic, bukannya kita tambah kata kerja ataupun tambah ayat yang ada panjang-panjang lah kan. So kita tengok kat sini lah contoh lah ya. Kalau kita nak cari tentang job performance in the organisation, contoh lah. You all tak perlulah nak letak panjang-panjang type job performance in the organisation. Kita perlu tentukan keywords dia mana satu dekat situ. So dapat kita lihat kat situ keywordnya adalah jobs performance. Okay. Contohlah kan kalau kita tengok kat sini ada soalan. Ini mungkin lebih kepada soalan soalan-soalan survey tuan-puan kan. Kita kena tentukanlah dia punya keywords. So tak perlulah kita type panjang-panjang di dalam search box ini supaya dia akan memberikan result yang lebih tepat dan relevan lah dengan pencarian kita. So dekat sini dia tulis do not enter stop words in database. Example of stop words in database are and, about, after all, also, and any, at and so on lah ya. So yang ni kita tidak galakkan. Okay. Seterusnya Boolean operators. Okay. Kaedah Boolean operators ni biasanya kita akan jumpa dekat online database di bahagian advanced searching. Okay, memang kalau biasa kat online database dia ada dekat bahagian advanced searching, dia dah siap-siap channelkan lah tiga row yang mana kita akan boleh pilih Boolean operator and, or not.
Okay, kalau kita lihat dekat sini, when searching by topic, use and or not Boolean searching to get the best search result. Contohlah kan, kita nak guna and. Contoh, accounting and auditing. Kita nak dapatkan both topik bagi accounting and auditing di dalam satu artikel tersebut. Kita gunakan and. It means kita combinekan use and between search terms to find records that use all of the terms. For example, searching accounting and auditing will find articles that have both topic accounting and auditing in the data fields. It means that di dalam online database, bila kita tulis accounting and auditing, kita pilih dia punya selection of Boolean, dua-dua topik ini akan keluar result dia. Okay. Yang kedua, Boolean operator yang kedua, accounting or auditing. Accounting or auditing maksud dia, kita sebagai pencari maklumat, kita nak either one, tak kisah. Accounting pun boleh, auditing pun boleh. Tak ada masalah bagi kita. So, kita akan pilih select Boolean operator or. Kemudian, kita pilih not untuk pencarian topik yang kita perlukan, tapi kita nak exclude perkataan auditing di dalam hasil pencarian kita tersebut. Say kita nak cari tentang accounting, tapi kita tak nak perkataan auditing tu ada dalam konten yang kita artikel tersebut. So, kita boleh pilih not operator. Okay, jelas ya? Okay, mungkin kita boleh tengok nantilah kalau kita buat hands on ya. Okay, ini contohlah kalau kita cari di dalam online database Emerald ya, kita cari teenagers and juvenile. Okay, dia punya search result dia akan bagi keseluruhan topik tentang teenagers and juvenile. So dia punya result tu akan banyaklah. Dia akan, sebab kita nak combine dua topik kan. Okay, lagi satu kita juga boleh createkan pilih Boolean operator or teenagers or juvenile. So, dia akan bagi kedua-dua topik ini dalam satu search result dan kebarangkalian dia punya expand of the result tu lebih banyak sebenarnya. Okay. Ini contoh kalau kita gunakan teenagers, not operator. Kita nak teenagers tapi tak nak juvenile. So, search result dia mungkin akan kembali sikit ya, sebab kita nak teenager saja tapi tak nak topik juvenile tu di dalam search result yang kita cari. Okay. Kita juga boleh combine. Kalau kita combine kat sini mungkin kita akan di bawah advanced search, kita boleh combine sama ada satu topik dan satu topik lain. Let's say kita nak topik tentang teenagers atau juvenile. Kita nak dua-dua topik ni bersama-sama dengan topik violence. So dia punya expand of the search result tu lebih banyak. Ini adalah kaedah ya kalau kita nak buat pencarian menggunakan Boolean operator and string yang kita tetapkan di dalam online database lah. Okey. Seterusnya, kaedah yang ketiga, kita menggunakan use quotation marks for exact phrases. Quotation marks ni contoh macam in bracket koma 2 tu kan, kalau you all letak dekat dia punya keywords tu, sebab kita nak cari specific phrases. Kita nak, let's say lah kan, kita nak human resource management dan kita buat in bracket koma 2. Kita nak keywords tersebut dia rapat dan dia punya keyword tersebut tidak berpecah daripada perkataan tersebut, dan bila di dalam artikel dia punya keyword tu pun rapat. Kadang-kadang kalau kita cari human resource management without kita letak in bracket koma, dia punya perkataan tu bersepah keyword dia di dalam articles. Human di atas, resource di bawah, management di bawah. Itu mungkin you akan dapat result yang lebih banyak sebenarnya. Tapi kadang-kadang tak kena dengan apa yang kita cari. Kalau kita nak, kita bagi instruction kepada search engine tu, kita nak yang itu juga. Memang kita nak dia juga kan, tak nak orang lain, tak nak kata lain. So, dia akan bagi apa yang kita kehendaki, keyword yang kita kehendaki. So, result dia mungkin akan tidak banyak, mungkin akan tak ada sebenarnya. Itulah dia punya pilihan. Dia ada dua pilihan sebenarnya ya.
Okey, ni contohlah kan kalau kita guna quotation marks for exact phrases. Let's say lah kita cari kat Springer Link kita nak cari business management without letak in bracket comma tu, kita search dan dia punya result bagi business management sebanyak 27,257 result. Memang banyak sebab mungkin dia akan bagi artikel tu tentang business saja, management saja, dia separated keyword dia. Tapi selepas kita menggunakan quotation marks, kita letak in bracket comma, business management, kita cuba mungkin perempuan boleh cuba dekat Google ataupun on database. Kita cuba daripada 27,000 ini, result dia lebih mengecil sebanyak 1,530 result. Okay. Kenapa mengecil? Sebab kita memang nak keyword tu rapat. Dia tak berpisah daripada keyword yang asal tu. Kita akan dapati dekat artikel sama ada dekat ruangan introduction ke, literature review ke, dia punya keyword business management tu memang rapat. Okay. Itu adalah bergantung kepada topik tuan-puan yang carilah. Mungkin kadang tak banyak pun pilihan bila kita buat in bracket comma ni. Okay. Bila tak banyak, saya akan advise untuk back kepada buanglah quotation mark tu. Kita boleh tengok sendirilah. Kita nilai sendiri artikel tersebut. Okay. Seterusnya, kaedah pencarian menggunakan wildcard. Wildcard ni bukanlah card ke apa kan. Actually, kita guna question marks or symbols, hashtag as sebagai karakter untuk kita replace letter within a words. Contohlah kalau kita nak cari tentang colours. Okay, colour kalau kita perasan dia ada dua. Memang kita tengoklah, memang kalau British dia lain ejaan dia. Kalau US lain pula. Kalau ada yang Asia, colour C-O-L-O-R. Ada kadang-kadang C-O-L-O-U-R kan. So kita nak both. Okay, so kita letak hashtag di huruf yang kita nak hidekan dia tu. Actually kita memang nak colour sahaja. So bila kita type ni dia akan keluar result colour sahaja. Sama juga dengan man or woman. Okay, kadang ejaan man tu jadi M-A-N dan M-E-N. So bila kita instructkan letak hashtag di tengah-tengah, so dia akan showing result for M-E-N. Search instead of kira macam dia akan combinekan lah either one tu. Okay, tapi ni biasa jarang-jarang orang gunakan. Sebab saya kata tadi, wildcard dengan truncation tu dia adalah lebih kepada orang yang lebih advance biasanya kita tak guna pun sebenarnya. Okay, seterusnya truncation. Okay, truncation is useful for finding singular and plural forms of words and variant ending. Shorten your keyword to its stem or trunk and add the truncation symbol. Many database use an asterisk, macam ada bintang tu as their truncation symbol. So kalau kita tengok contohlah kita nak cari tentang komputer, computing dan computational. Kita nak 3 keyword ni dia keluar dalam search result kita. Triple keywords ni. So kita letakkan bintang simbol bintang ni dekat hujung sekali yang relatekan dengan perkataan komputer, computing dan computational. So bila kita buat search result compute bintang dan kita search, kita akan dapat banyak result berkaitan komputer, computing dan juga computational. Tiga result ni dia akan keluar lah. Okay. Kita juga boleh gunakan untuk advanced search yang mana kita combinekan lah. Kita nak information technology in bracket dan kita pilih operator not compute. Maksudnya dekat sini letak not compute bintang, maksudnya dekat sini kita nak cari tentang information technology sahaja, tetapi kita nak exclude, sebab not tu kita exclude, kita tak nak excludekan perkataan tentang komputer, computing dan juga computational. Kita hanya nak information technology sahaja. Any keyword tentang compute, 3 adalah computer, computing, computational, kita nak exclude. So dia akan excludekan menjadi result dia lebih kecil lah. Okay. Ni kita boleh guna dekat advanced search. Okay. Jelas ya kawan-kawan semua?
Okey, seterusnya, okey, kalau kita nak akses online database ni, mestilah kita guna dekat rumah dia kan. So dekat rumah dia ni, mestilah dekat laman web PTDI UiTM. So masing-masing tahu ke laman web PTDI ni di mana? Biasa akses ke? Okey. Moderator biasa akses tak kita punya laman web ni? Okey, Ya, laman buka. web ni okey, laman web PTDI ni saya mohon tuan-puan dan semualah ya, harap you all dapat sering gunakan, sering akses information melalui melalui laman web inilah. Sebabnya kita memang ada spesifik laman web library ya di setiap cawangan UiTM masing-masing ya. So yang ni UiTM Johor Library punya website lah yang kita kongsi bersama rakan kita di Pasir Gudang, yang mana owner dia yang maintain person in charge dia rakan saya, Siti Rozana. Beliau lah yang maintain any technical about this website, dan dia juga yang mengemaskini konten selalu dalam ni. So memang saya ambil kesempatan lah nak promote rajin-rajinlah kita untuk mengakses kita punya laman web ini supaya kita dapat meningkatkan hits, sebab kita pun dah ada KPI pencapaian ke laman web PTDI. Okay, ni promosi sikit. Okay, so sebabkan bengkel saya nak minta masing-masing boleh tak login di komputer masing-masing, pergi ke pautan ini johor.library.uitm.edu.my. Dekat sini sebab nanti kita akan explore lebih lanjut tentang MyKM. Okay. Okay, so untuk pergi ke koleksi online database ataupun easy access sebelum ini, sekarang kita dah panggil MyKM, you all kena login ke URL https://johor.library.uitm.edu.my. Okay, bila kita dah pergi dekat kita punya laman web, you all akan nampak, nanti kita akan ada sesi hands on ya. Ni saya just tunjukkan dulu bagi you nampak apa yang ada kan. Bila you dah masuk dekat URL ini, you akan perasan ya dekat atas tu ada menu tab yang nombor 4, dia tulis MyKM ya. Okey, ini yang kita panggil My Knowledge Management Portal. Dekat sini nombor 4, 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ini dipanggil MyKM atau dia punya term yang sebenar dinamakan My Knowledge Management Portal. Portal pengurusan pengetahuan ia adalah satu sistem yang dibangunkan oleh kepakaran dalaman di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam dan berkonsep personal portal for library user. Okey, ini adalah rebranding kepada easy access sebenarnya. Okey, untunglah kalau tuan-puan join sesi saya pada kali ini. Kiranya sekarang ni kalau kita dah kita nak kita punya on personal portal kita dah wujudkan. Ini atas kepakaran kita punya sistem analyzer, kita punya pegawai sistem maklumat di Perpustakaan UiTM Shah Alam. Mereka ada tim, mereka bina sistem ini untuk kita guna. Satu, in-house personal portal yang kita boleh akses semua maklumat di dalam perpustakaan. Without you datang ke library pun you boleh akses maklumat di dalam ini. Okay, so bila dah klik MyKM ni, you kena login ya. Dia akan keluar paparan login, you kena sign in with Google. Okay, kemudian dia akan paparkanlah My Knowledge Management Portals. Okey, apa yang ada dekat MyKM tu? Macam-macam ada kalau you tengok list of koleksi ni, kita akan tengoklah kat sini. Antaranya koleksi online database, yang ni kita akan pelajari sebentar nanti. Online database ini saya mohon tuan-puan semua rajin-rajinlah galakkan pelajar pengguna sekali, yang mana kos langganannya kalau ikutkan sekarang mungkin dah jadi 20 online database ya, sebanyak 70.4 juta setahun. Kita renew setiap kali langganan peruntukan melalui UiTM Shah Alam, kosnya adalah 7.4 juta setahun, dan koleksi online database ni kita langgan based on return on investment. Maksudnya ramai yang akan guna, maka ada peluang lebih bagus pada tahun hadapan untuk di peringkat MEU di Shah Alam untuk renew pembayaran kepada vendor tersebut. Kalau kurang penggunaan, ada potensi ianya akan di-terminate langganan. So dekat situ saya minta lah setiap kali student datang kelas saya pun saya minta diorang rajin-rajin download lah artikel-artikel banyak-banyak mana pun tak apa. Okay?
Okey, so selain daripada online database, kita juga ada koleksi full text thesis. Yang ni kadang-kadang kalau pensyarah pelajar dia akan yang sabung master atau PhD akan tanya saya, Puan, macam mana nak dapatkan full text thesis, especially koleksi tu mungkin tak ada dekat sini, dia berada dekat cawangan lain kan. Ni koleksi UiTM ya. Kita ada provide juga di dalam MyKM. Yang ni full text ini kita produce sendiri, kita scan sendiri, kita digitizekan dan kita upload dekat sistem. Tim yang bertanggungjawab, tim IR, Institutional Repository, iaitu tim Puan Siti Rozana. Beliau yang bertanggungjawab di Cawangan Segamat dan di Pasir Gudang ada Cik Azilia lah. Okay, so yang ni you akan dapat full text ya. Memang full text kita akan bagi. Sebelum ni mungkin ada limited access. You just dapat dekat IR system, tapi kita juga provide full text di dalam MyKM. Okay. Seterusnya kita ada e-books. E-books ini koleksi yang kita belilah. Kita beli konten dia, bukan kita langgan per year, tidak. Kita beli sekali PDF dia dan di situ kita binakan platform untuk memudahkan you all download dan terus simpan untuk koleksi masing-masing. Nanti saya akan tunjuk dekat mana tempat dia. Seterusnya ada exam paper. Ini kita tahulah kan, online exam paper. Ada OPAC. Dekat MyKM juga kita boleh buat pencarian buku yang kita beli melalui sistem OPAC. So you boleh tengoklah buku tersebut berada di rak ataupun dipinjam, atau you nak buat renewal pun boleh secara online. Okey, seterusnya kita ada Institutional Repository. Yang ini memang yang saya masukkan tadilah. Kita scan, kita dapat bahan-bahan ni kita dapat daripada fakulti masing-masing. So di mana bahan-bahan tersebut berbentuk journal, articles, book chapters, conference paper, thesis dan macam-macam lagi, research publication, even laporan intern pun, internship student pun kita masukkan. Tapi yang ni kita protect lah ya, kita tak displaykan secara full text melalui sistem tersebut. Kalau nak kena request, okay? Kita nak jaga juga copyright dia. Kecuali yang open, mungkin certain journal kita openkan untuk ketampakan global ya. Okay. Yang ni Puan Siti Rozana akan explainkan lebih lanjut. Kerana ni memang tim mereka lah yang membuat. Okay. Seterusnya kita ada open access discovery. Defined as digital, online, free of charge, free of most copyright and licensing restriction, including the use of liberal licensing, widely recognized in community as mean to make a work truly open access. Ni Open Access Discovery ni adalah platform yang inisiatif Perpustakaan Malaysia juga ya, UiTM juga, yang mana kita bina platform keseluruhan jurnal-jurnal artikel yang open access dekat dunia ni, yang daripada DOAJ ke yang mana-mana universiti yang bagi secara free dalam repository mereka, kita satukan dalam satu platform. Kita mappingkan dalam satu platform. So you all boleh guna open access ini. Rather than you guna Google Scholar pun, dia akan access melalui ini. Okay. Seterusnya online finding archive. Ini lebih kepada pencarian bahan-bahan archive secara atas talian. Kita juga ada article indexing repository. Yang ini adalah usaha perpustakaan sendiri untuk membuat collection of articles indexing newspaper cutting. Every newspaper cutting yang berkaitan dengan UiTM, di setiap cawangan UiTM, kita akan scan yang original tu, scan dan kita akan buat metadata. Dan sekiranya tuan-puan perlukan, dia boleh request kat situ. Kita tak openkan secara public sebab dia ada melibatkan copyright lah. Okay, selain daripada, ini memang topik yang kita cover memang betul-betul UiTM lah. Kalau Johor kita dapat tentang, kalau Johor itu local content, kita dapat tentang investment. Kita ada fokus niche collection dia sendiri. Kalau artikel indexing untuk UiTM Johor ni, yang mana yang ditulis oleh pensyarah, kita akan dapatkan daripada langganan newspaper kita yang UiTM bayar tu ya. Kita akan scan dan simpan dekat situ. So ada nilai value lah. Kalau let's say bila-bila masa you nak access ada berita tentang you all, penulisan jurnal korang, artikel korang daripada newspaper, you all boleh refer dekat situ. Okay. Kalau nak request kita masukkan pun boleh. Sebabnya artikel index ini memang index by Google. Okay, termasuklah IR ya, memang index by Google.
Okey, seterusnya kita juga ada digital map collection. Okey, digital map collection ni biasa student information management dia suka rujuk sebab dia orang ada assignment tugasan yang memang memerlukan mereka membuat descriptive cataloging. Yang mana digital map ni memang kita beli sendiri dekat Jupom ya tuan-puan. Saya teringatlah saya punya perkhidmatan dekat Pita Shalam. Sebelum ni saya mengendalikan pembelian peta di Jupom ni. Memang sangat mahal sebenarnya. Tapi dia membantulah kita punya pelajar sebenarnya kalau ada specific research tentang tanah ke kan, layer-layer tanah, especially untuk course FSG ataupun engineering yang memang memerlukan data-data tersebut. Okay. Seterusnya kita ada koleksi khazanah Melayu. Ini lebih kepada collection of articles ataupun penulisan tentang Melayu yang kita combinekan dalam satu platform. Yang ini memang menjadi satu task force lah pada sebelum ini. Kita sebagai librarian, kita combinekan penulisan tentang Melayu culture ataupun tentang adab-adab Melayu dekat sini. Okay. Seterusnya kita juga ada local content. Lebih kepada pencarian bahan-bahan yang mengenai local resource yang terdapat di Malaysia. Okay. Dan kita juga ada book collection dan juga minda VC. Minda VC ni memang kita sentiasa simpan ya. Setiap kali VC bagi ucap tama ke, kita akan simpan di dalam koleksi minda VC. So kalau you nak rujuk pun boleh tengok kat sini. Okay. Alright, seterusnya online database yang dilanggan oleh UiTM melalui MyKM. Okay. Baiklah, apa itu online database ya? Ini kita dah scope kita fokus kepada online database. Online database adalah electronic online catalog or index library database contain information about published items. Library database are searchable. The library subscribe to many database for user access to this resource. When you are searching a database, you are not searching the web. Ini kita kena ingat ya. Kadang-kadang bila kita guna online database tu, kita ingat kita access Google. So sebenarnya tak semua apa yang kita cari tu mungkin dapat seperti Google. Dia memang directly berikan result kepada publish item yang dipublish oleh jurnal-jurnal yang kita tulislah ya. Okay, library database also contains more reliable information than what people find on some websites, primarily because the information library database content is sourced from expert and professional. Okay, online database ni memang kebanyakan ditulis oleh penulis dan profesional, mungkin di kalangan anda semua. Okay, so itu memang kalau kita kata kat student tu, kalau you guna Google Scholar, mungkin you akan dapat you tak tahu pun dia punya credibility ataupun dia punya reliability penulis tersebut. Kalau kita guna online database, memang sah-sahlah bahan tersebut dipublish dan mempunyai ISSN mereka ataupun ISBN ataupun whatsoever. Dia memang betul-betul sahih lah sumbernya. Melainkan kalau kita googling kita tak tahu sumber tu betul ke, research dia tu tepat ke dia gunakan, data collection tu betul ke tidak kan. Dan the one thing kalau kita guna online database yang kita langgan ni, dia punya reference dia memang cantik. Kalau kita guna Mendeley lah especially dia punya metadata tu memang cantik tersusun. Berbanding kalau you download daripada Google, memang you kena manually key in balik metadata di dalam you punya Mendeley atau you guna EndNote atau sebagainya. Okay. Ada soalan nak tanya atau saya teruskan? Alright, okay, ini bila kita dah login MyKM tadi, kita akan dapati pelbagai nama online database kat sini, macam-macam nama. Tapi tak semua pun sesuai untuk kita punya course ataupun subjek. Kalau untuk FSKM lah, Sains Komputer, dia banyak lebih kepada SCM Digital Library, Emerald. Okay, kalau American Chemical Society Journals, Society Civil Engineer ni lebih kepada engineering. Kalau ChemNet base ni lebih kepada clinical lah ya, biological, clinical key, ni lebih kepada medik dan clinical punya subjek lah. CLJ Prime lebih kepada law ya. Kalau you nak cari legal information, semua dekat CLJ Prime. Cochrane Library pun untuk medik.
Acorn with data stream, ini memang segamat memang ramai pengguna lah. Lebih kepada pengurusan kewangan, investment, perniagaan, market, kita nak tengok market punya information kan. Nak tengok annual report pun di dalam Acorn database. Okay. Seterusnya Emerald Insight. Emerald Insight ni yang bagusnya dia cover semua topik. Semua subjek dia cover, dia common. Hand online ni lebih kepada medik lah ya, research medik. Hand online lebih kepada law cases. IEEE Explore lebih kepada engineering. JCR report, ini lebih kepada kita nak tengok ya, dia punya ranking journal citation reports tersebut. Lexis Advanced, Law, Library of Congress Classification, Library Science, ProQuest Dissertation and Thesis, ini pun general. Ini pun sesuai untuk semua orang guna. Ini lebih kepada koleksi dissertation, thesis yang boleh kita cari di seluruh dunia. Kalau tadi IR, Information Institutional Repository, seluruh UiTM. Kalau yang ni dissertation, thesis di seluruh dunia. Dia akan bagi indeks ataupun list of the full text ya. Jangan risau, memang full text. Kalau tak dapat full text, kita boleh request dekat ada link dia bagi request. Dia akan parkkan dekat situ. Okay, RDA Toolkits, yang ni lebih kepada library science punya tools lah untuk kita buat cataloging. Okay, another one, Science Direct. Science Direct juga general ya, kepada seluruh semua course ataupun subjek dia cover Science Direct. Saya memang suka guna Science Direct ni. Saya suka guna Science Direct, saya suka guna Emerald dengan SCM. Tiga tu memang saya suka. Okay, seterusnya kita ada Scopus. Scopus ni untuk researchers lah. Okay, dan juga Web of Science, dan kita juga ada up to date. Sekarang kita dah tak guna up to date, dah kita pakai lain kan. Okay, sekejap ya. Alright, so kita nak ke sesi hands on. Okay, kita nak ke sesi hands on. So saya terus pergi dekat web PTDI. Saya harap rakan-rakan semua pun sama bersama saya ya. Kita nak feel the way macam mana kita nak buat pencarian. Okay, dekat link di atas ni you all boleh type johor.library.uitm.edu.my. Okay, so yang ni kita punya website lah. Kalau you tengok, you scroll lah kan. Scroll, kita ada apa kat sini ya. Our collection, our service, macam-macam kat sini. Kita ada pemawar kat sini. Dan kita ada pautan lah, research, pita publication, online learning. Dan ada juga pautan event-event yang terkini yang perpustakaan jalankan ya. You boleh check dekat sini. Okay. So dekat atas ni you akan nampak ada pautan. Ada archive, ada MyKM, research, download directory. So kita nak pergi dekat MyKM portal. Okay. So masing-masing boleh klik MyKM portals. Di sini di record kan. So nanti you boleh refer lah kalau you lupa. Klik dekat MyKM. So dia akan paparkan seperti ini. Alright, so you all perlu sign in with Google. Kita dah buat single sign on ya, SSO sekarang. So you tak perlulah bila you klik online database tu, you kena login lagi, kadang-kadang kalau dia tanya saya, Puan Yuyu, macam mana saya klik Emerald ni, dia perlukan login lagi. So saya kata access daripada mana, soalan saya kan. Access directly, type www.emerald. Saya kata tak boleh macam tu, kena betul-betul melalui kita punya website lah, sebab kita dah langgan tu melalui link kita, link UiTM punya IP ya. So kita memang kena guna website library, kena masuk dekat MyKM. Okay, yang ni kita masuk kita punya Google. Okay. Saya yakin tuan-puan semua memang biasalah login dekat MyKM ya. Kalau tak pernah guna lagi, ni memang kita akan tunjukkanlah cara dia. So once you dah login, terus dia akan paparkan platform seperti ini yang kita panggil My Knowledge Management
portal. So dekat sini you all akan nampak lah, automatically dia akan keluar nama kamu. Nama you all lah semua ya. Nama saya. Kalau nama orang lain tu bagi tahu mungkin dia tak log out daripada PC dia ke. Pastikan ni memang nama kita lah. Okay. Okay, dan you akan nampak ada beberapa tab dekat atas ni. Saya rasa mungkin you all akan dapat dalam 4 tab rasanya. Sebab saya adalah admin dan juga permission ni pun my account ni mungkin you akan nampak lah. Admin ni lebih kepada staf perpustakaan. Okay. So bila dah login, you all akan nampak lah apa yang saya ceritakan tadi. Apa koleksi-koleksi yang kita ada. Mereka telah park setiap koleksi digital yang kita dapat akses di digital library. Inilah, you all boleh tengok lah kan. Okay, so kita tengok dekat information resource, sama jugalah apa yang ada dekat paparan depan ni, kita listkan juga di hadapan ini. Kecuali kita akan nampak satu yang special kat sini, dia ada UiTM Institutional Repository Full Text. Okay, so yang ni, kalau dulu kita ada mention, kita letakkan satu PC atau terminal dekat perpustakaan di pusat IT untuk you dapatkan full text thesis. Okay, sekarang dah tak perlu dah. Maksudnya tak payah, bukan tak perlu datang library, datanglah juga. Maksudnya you all boleh akses semua full text thesis melalui link ini. Okay, so you can just baca declaration dan klik I accept and then klik submit. So you all akan dapat keseluruhan thesis full text. Tapi kita kena ingatlah, kita dah tick tadi perjanjian untuk jaga copyright supaya tidak menyebar luaskan kepada luar ke. Kadang-kadang ada orang manipulate data-data ni kita tak tahu. So kat sini you all boleh pilih lah fakulti apa yang you all nak. Let's say lah kita nak tengok computer science computer science mengenai computer. This one. And then kita klik search. Okay, so kita akan nampak dekat sini extraction of the data, kita ada keseluruhan 1452. Data-data ini merupakan bahan yang diberi oleh fakulti. Kalau jangan you fikir macam alamak sikit je fakulti ni. So kalau that's why untuk setiap tahun sebenarnya unit pembangunan repository institusi memang mengalu-alukan setiap fakulti. Kalau you all ada thesis yang grade dia bagus lah you boleh berikan kepada perpustakaan untuk kami digitizekan dan kita park dekat di dalam MyKM. So kita boleh sharing lah knowledge ni kan. Tak perlulah you datang daripada Perak nak datang ke Segamat ke, tak perlu. So mana-mana student ataupun staff memang boleh akses online. So kita dah pecahkan ikut kategori entrepreneurship, thesis degree, thesis PhD, master dan student project. So yang ni you boleh tengok lah dan you boleh download. Download ni klik macam biasa dia akan download lah. So yang ni you all boleh explore download dia bagi full text dia bagi full text. 87 muka surat. Best tak? Okay. Okay, then kejap mana tadi? Saya dah share screen, saya tak nampak saya punya menu kat atas ni. Makanya saya kena kecilkan balik. Okay, so tu dekat IR repository full text. Okay, so sekarang ni kita nak tengok tentang online database Kita try tengok online database. Okay, untuk online database you akan nampak dekat icon pertama ni you boleh klik dekat klik more. Okay, once you dah klik more, dia akan appearkan keseluruhan online database yang kita langgan. Okay, sebentar di loading. Okay. So ini keseluruhan online database yang saya baca tadi mengikut fakulti. Ini keseluruhan dia park by nama lah A to Z. Okay. So dekat sini dia dah siap-siap kategorikan by kategori. Kalau you nampak lah ada accounting part, agriculture, architecture, art and design,
So semua ni adalah subjek-subjek yang kita tawarkan dekat UiTM lah ya. So dekat sini you akan nampak lah dekat dalam kurungan dia ada 4. Okey, dia ada 4, ada 6. Ini adalah bilangan online database yang sesuai untuk kita punya pengajian, kita punya subjek. Okey. Let's say lah kita nak tengok computer science sebab hari ni penganjur dia daripada PPIM kita cuba untuk computer science dia ada 6 online database yang sesuai untuk subjek computer science. Okey, bila kita klik kita tengok kat bawah ni, so dia akan pop up kan lah. Okey. Untuk subjek computer science, you all boleh gunakan SCM Digital Library, IEEE Explore, ProQuest, Science Direct, Scopus dan juga Web of Science. Okey. Saya nak tunjuk sampel pencarian melalui SCM ya. Kita tengok SCM Digital Library. Okey, ini adalah paparan SCM Digital Library. Okey, once kita dah klik melalui MyKM tadi, dia automatically identify IP kita lah, Universiti Teknologi Mara, UiTM. So, you tak perlulah nak googling ke, you nak login back, tak perlu. Once you dah login MyKM saja, you dah boleh access, tak perlu login apa lagi lah. Okay, so dekat SCM Digital Library, kalau ikutkan pada bulan lepas kita ada vendor training lah di kalangan perpustakaan, dia dah ada terangkan sedikit yang saya agak sukalah tengok dia punya orang panggil apa, dia punya paparan ni. Dia ada dah kategorikan ke atas ni, ada journals, ada magazine, ada proceedings, ada book, XIG, conference dan juga peoples. Okay, ni peoples lebih kepada mungkin rangkaian penyelidik lah di dalam grup SCM Digital Library sini. Okay, dan dia juga ada search box dekat sini. Search box ni kita boleh buat pencarian ya, menggunakan keyword searching, quick search. Kalau kita nak guna advanced search, kita boleh klik advanced search. Bila kita klik advanced search, yang inilah yang saya cakap tadi, yang kita boleh pilih ya, dia punya boolean, dia punya pemilihan, dan dia ada, kita boleh, okey, kejap ya. Yang ni kita boleh pilih lebih advance pencarian ya. Dan dia juga ada tips dekat sini macam yang saya maklumkan sebelum tadi. You all boleh guna Boolean search untuk guna ands or not. Untuk kita narrowkan lagi, kita nak broadenkan lagi you punya pencarian. Okay. Tapi biasanya kita ni lebih suka basic search apa-apa pun sebenarnya. Okay, kalau you nak, kita cuba juga nantilah, kita cuba jugalah macam mana nak buat advanced search ya. Saya nak tunjuk pada you all apa yang ada dekat atas ni terlebih dahulu. Bila kita klik journals. Okay. Loading ya. Okay, so dekat sini kita klik list view. Dia lambat sikit dia keluar. Same journal. Okay, dia ada keluar. Ataupun list view. That one. Okay, ini adalah journal di dalam SCM yang ditawarkan lah ya. Kalau tengok kat sini ada berbagai lah. So you boleh pilih berdasarkan you punya interest subjek yang you nak cari. Okay, let's say lah you nak tengok tentang DGOV ni ya, Digital Government Research and Practice. So you klik dekat sini. Once you klik, dia akan paparkan lah dia punya framework macam ni lah ya. Dia akan paparkan subject area dia. Mana lagi besar subject area ni, cloud dia ni lah kan. Yang ni yang paling banyak articles dia sebenarnya. Ada announcement, ada most frequent affiliation, ada most cited author. So mungkin you nak collaborate ke dengan authors-authors ini, you boleh check melalui sini lah ya. Okay. Dan dia juga ada latest issue. Dekat sini, you boleh pilih lah yang mana yang you nak. Okay. Okay. Ini information tentang journals lah. Kalau you nak tengok magazine, you boleh klik magazine. Ni you boleh buat pencarian sebenarnya. You boleh search kat sini sebenarnya within the magazine. Let's say lah satu. Kita pilih satu e-learn ni kan. Okay.
Alright. Okay. Okay. Okay, so you boleh explore lah apa yang ada kat atas ni. Okay, kita nak buat pencarian. Okay, untuk pencarian SEM Digital Library ni kita perlukan keyword lah ya. So keywords yang kita perlu letakkan dekat sini macam saya bagi tahu tadi, perlulah kata kunci yang betul-betul, perkataan yang basic, yang tiada term panjang sangat. Yang mana keyword yang baik sebenarnya, ianya tidak boleh lebih daripada 2 atau 3 patah perkataan. Kalau you rasa you nak type panjang-panjang pun tak ada masalah, dia accept je. Tapi mungkin result tu lebih menghampakan sebenarnya, tak banyak. Okay. Okay, boleh tak saya minta somebody type dekat chat untuk saya lihat keyword yang sesuai untuk saya buat pencarian. Ni lebih kepada subjek fakulti sains komputer lah ya. Cuba bagi saya satu. Kita tengok. Okay, kita ada ni discrete event simulations. Okay, daripada moderator kita. So kita cuba cari. Okay, ada. Dia terus auto pop up maknanya dia ada lah. Okay, so kita klik dan kita klik lambang kanta tu. Okay, so dia akan bagi result. Okay. Sebentar ya, kita tengok balik-balik. Enter. Okay. Search result bagi tajuk discrete event simulation adalah sebanyak 587,851. Kan banyak ni. Okay. So kalau kita lihat dekat sini, dia terdapat dia datangnya daripada pelbagai penulis, pelbagai institution. Let's say kita klik names, dia akan keluar lah. Ini adalah penulis-penulis yang menulis tentang tajuk ini, discrete event simulation. So yang paling tinggi penulis ni adalah Encik Mahmud Thailand ni. Dia paling tinggi tulis sebanyak 446. Dan kita juga boleh tengok daripada institusi mana yang paling banyak menulis bagi topik ini. Kalau kita lihat daripada Carnegie Mellon University, memang 11,214 penulisan yang mereka tulis bagi topik ini. Dan termasuklah lain-lain universiti. Mungkin UiTM pun ada. Okay. Dan kita lihat balik authors dia, editors dia, advisors dia siapa, reviewer dia siapa, dia ada maklumat tu ya. Dan dia ada, kalau kita panggil sebelah kiri ni, kita panggil refine search tool. Dia dah siap summary-kan ya, search result kita ni daripada datang daripada sumber mana. Kalau publication journals, okay, inilah journal-journals yang ada bagi topik ini. Okay, dan proceeding dan sebagainya, you boleh klik lah ya. Kalau conference, mungkin you tengoklah conference event mana, sponsor dia siapa kan. Okay. Dan dia ada kategori-kategori dia. Kalau reproducibility badges ni, okay, dia ada kategori dia. Kalau ada biru dia ada button biru ni, results replicated. Ni maksud, tak tahulah maksud dia apa ni. Artifacts available. Okay, dan dia ada penetapan tahun. Okay. Tahun penerbitan bagi tajuk discrete event simulation ni, kalau you tengok ya, pada tahun 1951, lagi dah ada dah dibincangkan dah topik ni. Even tengok ya, 1989 pun dah ada. Sehingga tahun 2024. Okay. So actually you boleh limitkan sebenarnya. You drag je ni. You tak nak tahun lama-lama kan. You drag je yang ni. Drag laju-laju contoh macam ni lah. Daripada tahun 2003 sampai 2004 dia terus applykan filter ni. Daripada 500,000 lebih tadi, dia jadi 480,000. Still banyak sebenarnya. Banyak sangat overload sebenarnya. Okay. Kadang-kadang tak adalah nak baca semua kan. Nak fokuskan lebih kepada tahun 2000 je lah. 2020, 2021 lah. Okay. Bila kita dah filter 2021 hingga 2024, dia ada 100,000 lebih. Still banyak lagi sebenarnya. Okay. So ini adalah function untuk you filterkan publication year. Sebentar ya, nanti saya explainkan.
macam mana nak download artikel. Okay. Kita juga boleh klik je nak pass 5 year pun boleh, pass 2 years pun boleh, pass year pun boleh. Dia dah siap-siap letak dekat sini. Okay, so daripada tadi saya pilih tahun 2021 hingga 2024. So dia akan terus listkan lah results. Okay. Yang menarik ni ACM ni, dia ada result, dia letak video. Kalau ada video tentang topik ni, you boleh klik video dekat sini. Kiranya search result tu ada content video sekali sebenarnya. Okay. Software pun ada sebenarnya. Dia macam external resource lain selain daripada articles. Software pun ada. Okay. Contohlah kita nak result, kita nak artikel je sebenarnya. Okay, so bila kita dah dapat result tadi, kita dah back ke result. Let's say lah ya, kita nak, okay, you all akan dapat artikel ini dia akan jadi tahun ni dia akan jadi random Okay, so you nak susun balik menjadi newest to oldest ke, you boleh pilih dekat sini. Ada relevance, ada earliest, latest. So kita nak, biasa kita nak latest lah kan, nak paling terkini kan. So kita klik latest. Okay. Alright. Cuma you all kena pastikan ya, kadang-kadang dia tak topik dia ni tak relate dengan apa yang kita mohon, kita inginkan lah kan. That's why you kena apply ni yang in bracket comma ni yang saya kata tadi, searching strategy bagi exact phrases, bagi keyword yang kita nak, dia tak, supaya keyword dia tak bersepar. Kalau kita tak apply ni, dia akan jadi macam ni lah, simulating, apa lagi, dia punya tu bersepah-sepah, dia punya keyword tu dia tak satu line lah maksudnya kan, tak sekata. So kita cuba, kita letak in bracket comma, lupa pula tadi saya nak apply. Cuba ya, tak ada masalah, you boleh try error. There you go. Bila kita dah buat in bracket comma, you nampak tak berapa result dekat sini? Dia makin mengecil. Maksud dia memang betul-betul cari keyword yang kita nak. Kita nak direct search engine ni, cari yang tu je, tak nak cari yang lain. Macam tu lah kan. So, bila kita dah createkan ni, dan kita akan dapatlah result macam ni. So, you boleh sort by relevance, earliest atau latest. Let's say lah, tajuk ni yang you nak kan. You bacalah dulu dia punya maklumat ni daripada ICCM's Proceedings of the 10th International Conference on Computer Modelling and Simulation yang diadakan pada tahun 2018. Proceeding dan you boleh baca dia punya summary ni dulu. Okay. Dan dia juga ada mention kat sini highlight. Okay, dia highlightkan yang ada perkataan keyword discrete event simulation ni. So you boleh baca, maknanya memang ini yang you perlukan. Kalau tak perlukan, you go to next result lah. So ini memang you perlukan. And then you akan nampak ada simbol dekat bawah ni. That's why dalam lingkungan ni you kena slow-slow cari. Kadang ada yang cakap tak ada pun PDF. Supaya dia ada, dia dalam bentuk simbol macam ni. Okay, you boleh view online with e-reader ataupun you terus go to PDF ataupun kat sini you boleh cite. You boleh export citation ni kepada you punya reference manager sama ada Mendeley ataupun EndNote lah. You boleh terus export citation dia. Okay, so yang ni you klik PDF. Jangan risau, kita memang bagi full text. Kalau tak ada full text, maksudnya memang kita tak langgan. Okay, bila kita klik PDF, dia akan berikan full text. Okay, so you tengok dekat sini sampai reference. Kita bagi sampai reference. Dan macam biasalah, kalau kita perlukan, kita klik download. Okay, download dan you simpan dekat you punya PC masing-masing. Okay. Okay, so you go back balik. Okay, kalau you sama-sama dengan saya dekat PC atau laptop, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan semua download dalam 3 atau 4 articles, bantu saya untuk next year online database ini dilanggan lagi sekali. So, dia nampak penggunaan. Okay. Samalah macam yang kedua. Okay. Tadi saya lupa nak tunjuk Kalau dia mention dekat sini, nombor 1 ni research article. So, ini adalah kategori research article lah. Kalau article, dia akan mention lah. Dia akan come out dengan pelbagai sumber dekat sini. Okay. Kebanyakan memang full text. So, ni PDF. So, you boleh klik dan download. Okay.
Ada soalan ke? Okey, daripada Doktor. Macam mana nak download paper yang sudah dicari? Okey dah, tadi dah tunjuk. Banyak dapat tak recording? Oh okey. InsyaAllah dapat recording ni. InsyaAllah. InsyaAllah dapat kita record sesi ni ya, moderator. Okey. So yang ni bagi saya masing-masing dah faham ya konsep you nak cari, nak tengok balik dia punya dia punya full text dekat mana. Kita nak cuba online database yang lain. Boleh? Saya nak tunjuk Emerald. Okay, saya nak tunjuk Emerald dengan kawan-kawan semua. Sebab kita daripada kos lain pun ada yang attend ya, daripada fakulti lain. Sekejap ya. Saya punya ni. Okey, sama juga tadi kita pergi dekat Emerald. Okey, Emerald dengan Science Direct memang dia cover seluruh subjek kalau ikutkan ya. Dia memang general. Kita nak tunjuk Science Direct lah ya. Saya tengok Science Direct. Okey. Science Direct juga memang antara yang terbagus lah dan termahal kalau ikutkan dia punya pelangganan tu. Okay, so masing-masing boleh klik dekat Science Direct. You boleh pergi dekat Information Resource, Online Database, by kategori pun boleh. Ataupun you just login MyKM, you pergi dekat Science Direct, dekat Online Database. Okay, kita klik. Alright. So bila kita dah login dekat, kita dah klik Science Direct, you tak perlulah nak sign in lagi sebab kita memang dah sign in daripada MyKM, dia SSO sehingga sign on. So no need to sign in back. Then kita akan nampaklah dekat sini ada find articles, ada search box ya. Ada 3 search box dekat sini. Okay, ini adalah Science Direct. Okay, kebiasaan kita akan cari keywords di box yang pertama. Ini memang menggunakan keyword terms lah. Then kalau you tahu jurnal tersebut tajuk dia apa ataupun buku dia apa, you boleh type terus nama jurnal dan juga buku di sini. Sebab you mungkin advance kan, atau mungkin lagi advance, you tahu author tu siapa yang tulis. Mungkin you nak cari nama sendiri ke kan, you boleh type dekat situ author. Tapi kebiasaan saya ajar kepada yang mungkin beginner ataupun intermediate, bukan advance lah, kita guna je keywords ni, tak ada masalah Okay, so contohlah saya ambil Bix Data Lakes. Okay, saya buat in bracket koma sebab saya nak instruct this database dapatkan keyword ini saja. Kalau kita tak letak in bracket koma, dia akan keluar big saja. Mungkin dia akan keluar data lake saja. Dia tak spesifik. Okay, and then kita klik search. Okay, alright. So bila kita buat spesifik keywords big data lakes ni, dia ada 23 result sahaja. Okay, kalau kita tengok dekat bahagian ruang kiri, dia ada refine search tools ya dekat sini. So dekat sini you boleh tengoklah, kita boleh refine by subscribe journals. Subscribe journal means yang ada tanda warna hijau. Okay, warna hijau ni kemungkinan kita langgan. Dan memang ianya diberi secara free oleh Science Direct. Dia ada artikel open access ya. Kita langgan ke tak langgan, dia bagi free pada kita. Dia nak berikan secara free. Dan kadang-kadang you akan nampak sebegini sahaja. Maksudnya kita tidak langgan. Ni maksudnya kita kena belilah. Okay. Kalau nak beli tu kadang ada persyaratannya saya. Puan Yuyu, artikel ni memang kita tak langgan. Saya nak beli. So kita offer pay per view. Okay, pay per view ni hanya kita offer kalau mereka tiada grant, tak dapat grant apa-apa untuk research. Kita boleh belikan menggunakan peruntukan PITA, Perpustakaan Tun Abdul Razak Shah Alam kita akan refer ke sana. Sekiranya you all kita dapati ada grant, kita minta you all guna peruntukan you sendiri. Okay, tapi tak apa, you guna je yang mana yang dapat free ni, is okay. Kadang-kadang kalau kita minta dengan author tu sendiri, mungkin dia akan bagi. Ada certain pensyarah, dia try PM, email lah. Email kita introduce diri kita daripada mana, kita pensyarah fakulti mana, mengajar apa, dia terus bagi free daripada email. You tak percaya, you try. Kadang-kadang dia orang bagi je. Mungkin kat sini lebih kepada
dia punya publisher kan dia limitkan, kita tak langgan. Okay, yang warna hijau ni semua kita langgan dan open access. Okay, yang tak ada tu kita abaikan ataupun you boleh klik. Kalau you tak nak tengok yang tak ada ni, you klik je subscribe journal ni. Kita nak tengok yang ada je yang kita boleh dapat secara free. Okay, okay, so dekat sini kita boleh refine years, kita boleh tengok show more. So tahun penerbitan daripada tahun 2017 sehingga tahun 2023. Okay. Dan dia punya article types ni adalah review, research dan editorials. Publication title ni adalah dia, kita tak perlulah tengok subject area. Let's say you nak tengok specific subject untuk social science, you boleh klik lah. Kalau ni, kalau tak nak klik pun tak ada masalah, ya. Okay, kita nak semua tahun. Okay, ni macam biasalah, dia akan bagi result sebegini. You all perlu baca dulu abstract ya, rakan-rakan semua. Saya sangat galakkan semua orang baca abstract sebabnya takut apa yang kita cari tu dia tak ceritakan apa yang kita kehendaki. Itu akan menjurus kepada kehampaan lah. Sebab you download, you baca, you download, you baca kat rumah pun sebenarnya bukan apa yang nak. Better nak mudah, you baca abstract terlebih dahulu And then apa yang best tentang Science Direct ni, dia ada figures Kalau ada figures dia akan letakkan. Kalau ada graph ke, modul-modul yang dia guna pakai ke, dia akan dekat bawah figure. Dan you boleh export juga Export ni you boleh simpan untuk reference work atau reference manager file yang kita gunakan lah, macam Mendeley ataupun EndNote. Okay, then you klik lah tajuk ni. Bila you klik, you akan dapat sebegini. Dan bila kita dah klik, Online Database Science Direct dia akan suggestkan recommended articles di sebelah kanan yang ada kena-mengena dengan tajuk yang kita cari. So dekat sini dia dah menjimatkan masa kawan-kawan semua. No need lah you nak back cari again. Mana tahu, okay, this artikel yang memang saya nak. So dia suggestkan tajuk yang sama sebelah kanan ni. So you boleh view PDF, you download macam biasa. Okay, so bagi tajuk yang kita cari ini yang pertama ni, V-metric. So kita akan tengoklah kat sini. Kita boleh add to Mendeley, kita boleh cite, dan dia ada abstract dan keywords lebih lanjut tentang apa. So ini lebih kepada paparan web lah paparan web. Tapi apa-apa hal pun sebenarnya yang terbaik result dia you kena download PDF. Okay, dekat atas ni ada view PDF. Sebab apa? Sebab PDF ni jadi begini pula Back balik. Sebab PDF ni dia memang daripada original document. Kalaulah dulu, zaman dulu kita beli jurnal dalam bentuk printed lah kan. Zaman dulu memang kita tak ada, susah nak akses internet. Memang kat library pun kita ada beli sebenarnya. Jurnal-jurnal yang dulu, academic journal ni dalam bentuk printed. Inilah the exactly printed version yang terdapat dalam bentuk PDF. So dekat PDF view ni, kalau you jumpa tadi yang dia suruh verify robot tu, you just back balik sebab kadang-kadang Science Direct ni dia detect kalau ramai access, dia detect kita robot. So you kena back balik, refresh balik. Itu dia punya tips Okay, so yang ni kita dapat full text. Kita nak tahu full text ke tak, kita tengok hujung sekali dia ada tak reference. Ni memang full text lah, memang kita langgan even reference dia pun dia bagi link kawan-kawan. So kat sini you boleh klik sebenarnya. Open link. Tapi saya tak janji dia bagi kita full text ke tak. Dia tunjuk je lah. Dia bagi full text dekat reference tu sebenarnya. Kan? Ya, Dr. Khairani nak ni ke, nak tanya ke? Oh, dia tunjuk. Good je. Okay. Okay, masing-masing jelas ya? Jelas. Saya nak back balik susah bila atas ni ada apa tu, sharing punya tools ni kan. Macam mana Sekejap. Okay, jelas. Alhamdulillah. Kalau tak jelas, you bagi tahu saya. Kalau you nak segan, nak PMTP pun boleh. You datang dekat library pun boleh jumpa saya. No worries. Kita boleh buat personal coaching pun boleh. Saya terima. Okay. Ramai rakan-rakan saya yang sambung PhD pun buat personal coaching. Alhamdulillah, insyaAllah lah saya cuba kan untuk pencarian artikel. Kita cuba mana yang terbaik. Okay, so yang ni kita dah dapat PDF, kita simpan make sure you all simpan yang betul-betul you baca dalam abstract, betul-betul yang kena mengena dengan topik yang you nak cari. Jangan simpan yang you takkan baca. Itu memang agak space PC dengan laptop kita berat lah nanti
Okay, so kita get back balik. Ini adalah interface Sign Direct. Okay, kalau you nak try tengok Emerald interface dia lebih kurang jugalah macam Science Direct. Senang je sebenarnya. Okay. Okay. Emerald ni kalau saya nak cuba guna advanced search. Okay. Advanced search kita cuba kita guna operator and or not. Sebelum saya serahkan kepada rakan saya Siti Rozana. Okay, ini adalah paparan untuk advanced search. Okay, so dia identify kita UiTM, so you no need to log in. Okay, kawan-kawan. Okay, baik kat sini, let's say lah you nak cari tentang eating habits. Ni memang saya punya history ya. Eating habits. Add fields. Kita tambah add fields. Title lah kan. And then kita add row. Okay. Automatically bila kita add row, dia akan bagi Boolean operator. Okay. And or not. Let's say saya nak and fast food. Saya nak combinekan dua keyword. Okay. Fast food. Title. So kita boleh pilih date range dia bila, tapi yang ni saya tak kisah date dia bila-bila pun tak ada masalah. Saya pilih only content I have access to ataupun all content, tak kisah. So kita try search. Once kita dah search, dia akan jadi query dia seperti di atas ni lah ya. No search result. Okay. Tadi macam contoh slide saya tadi, saya ada mention apa tadi? Information technology. Information technology. Tapi kita tak nak not compute. Kita tak nak compute anything about computing, computeral tu kita tak nak. Kita try lah ya, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tahu tentang information technology tapi kita tak nak data tentang compute. There. Ada sebanyak 1000 result berkaitan information technology, namun kita tak nak keyword komputer di dalam artikel tersebut. Cuba kita tengok summary and details dia. Ni kalau you rajin, you check lah sesuatu kan. Mungkin ada, mungkin tak ada lah kan. Kita try klik PDF dia. Ada tak compute ni? Okay. Sorry nak tunjuk korang. Dekat sini you boleh klik ada PDF dekat sini ya. Apa-apa hal pun kita memang akan pentingkan PDF lah. Kalau HTML tu risau dia ada isu dari segi crack data ke kan. So better you download dalam bentuk PDF. So nak tahu dia betul-betul tak ada compute, you boleh Ctrl F, kita tengok ada tak keyword compute. Ada pula kat sini. Tak menjadi. Okey. Ini searching saya tadi tak betul. Sorry lah ya. Dayu, saya Ya. rasa kalau kita kecualikan compute tu mungkin dekat tajuk dia kod yang tak ada, tapi content dia mungkin dia bercerita pasal compute tu. Mungkinlah dekat tajuk, yes. Dekat title, sebab tu tengok dekat Sorry, tepi tu pun saya dia pilih ada tajuk. title. Minta maaf ya. Saya pilih tajuk. Betul. Pandailah ni. Minta maaf. Kita kena pilih all fields sebab tadi saya pilih tajuk. Kalau tajuk memanglah tak ada kan. Then kita, tapi betul lah result tadi memang betul lah kan. Dia memang tak ada tentang compute. Okay, so you kena tengok betul-betul lah pemilihan ini. Okay, nak tahu dia ada ke tak macam saya tunjuk tadi lah. You klik PDF. So you search Ctrl F untuk finding. Then you tengoklah ada tak dia punya perkataan compute tersebut. Compute. Ni tak ada. Kosong. Sorry tadi you kena pilih dekat sini, make sure you pilih all field. Kalau you pilih title, maksud dia dekat title tu tak ada perkataan komputer. Maksudnya macam tu. So okay. Jadi saya mohon masing-masing untuk explore lah. Okay.
penggunaan and, or not. Nanti slide saya akan share dengan pihak penganjur. Saya akan share. Kalau ada request, saya akan bagilah. You all boleh refer balik nota saya. Okay, so dah 11.20. Seperti yang saya janjikan, saya akan pass sesi saya ni kepada Puan Siti Rozana. Dah ready ke Puan Siti Rozana? InsyaAllah. Okey, dengar tak suara? Dengar Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Puan Nur Idayu. Sama-sama. Okey, saya kira rasanya penuh ilmu di dada rasanya semua peserta kita hari ini. Okey, kalau ikutkan seperti yang Puan Nur Idayu present ataupun kongsi dengan kita semua, kalau boleh hari ini kita ada 111 termasuk saya juga. Kita ada 111 pengunjung Maya Perpustakaan dan kita ada, okay, plus minus lah ya. 111 kali dengan 9 artikel, it should be 9 artikel lah. Yeah, so contribute to our PI juga, Encik Ahmad Keman. Yeah, sebab bila mana macam Puan Idayu kata, bila mana tidak digunakan, maka pada tahun hadapan mungkin chances untuk tidak dilanggan itu agak besar lah kan. So sayanglah. Lagipun itu adalah salah satu ataupun bayaran yang dibayar sendiri oleh pelajar kita juga sebenarnya. Yuran perkhidmatan perpustakaan. Kita gunakan yuran perkhidmatan pelajar untuk pembelian seperti inilah salah satunya ya. Jadi saya teruskan, kalau ikutkan Puan Yuyu telah pun tunjukkan sebenarnya apa yang saya nak tunjukkan, iaitu IR full text, tapi saya tunjukkan juga untuk carian yang first, maksudnya first layer, nak dapatkan IR tu di mana, sebab mungkin tak semua ada full text dan juga tak semua kita siap untuk digitize sebenarnya. Ya, jadinya mungkin ada certain tu belum didigitalkan full text, belum ada full text tapi kita nak request. Dekat mana tempat tu? Okay, Puan Yuyu nak share ke? Boleh? Kita tunjukkan Boleh, saya laman web kita. Betul, buka laman web kita dahulu. Okey. Okey. Boleh sama-sama dengan saya Semua? Okey. Kalau semua dah masuk di laman web, okey, kita scroll ke bawah sedikit. Okey, kita klik pada our collection. Okey, klik pada our collection. Okey, kita scroll ke bawah sedikit. Kita dapatkan institutional repository. Okey. Ya, betul, klik. Mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita klik pada pautan tersebut. Okey. Okey, kita ambil satu contoh. Contohnya kita nak cari tentang artificial intelligence contohnya. Okey. GNCE. CE. Okey, cuba yang ni. Okey. Okey, kalau tengok dekat sini, ini adalah bahan ataupun yang adalah di dalam IR ini untuk artificial intelligence. Okey, kalau tengok dekat sini, bila mana bahan itu adalah artikel, memang ada full text, tapi kalau melibatkan macam thesis, tidak semua bahan ada full text. Okey, cuba kita tengok. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak tahu bahan tu ada dalam terminal ataupun tidak, ataupun bahan tu ada full text. Okey, cuba pergi dekat page yang kedua Puan Yuyu. Okey, yang kedua tu. Okey, cuba kita scroll sikit bawah. Okey, nampak tak lambang yang ada digital full text terminal ataupun digital full text MyKM. Okey, ada beberapa perbezaan, iaitu bila mana kita nampak perkataan digital full text terminal, it can be accessed only dekat terminal sahaja. Kalau kita ada jumpa perkataan digital full text MyKM portal, maksudnya tempat ini boleh bahan ini boleh diakses melalui MyKM portal seperti yang Puan Yuyu tunjukkan di awal sesi kita tadi lah. Ya, so itu adalah tempat untuk kita dapatkan.
So kalau jangan klik dekat sini, dia memang takkan ada. So kita perlu klik di MyKM. Yang mana tak ada lambang ni maksudnya dia tak ada full text lah. Tapi untuk artikel, bahan artikel memang kita dah bagi bang. Cuba kita ambil item nombor 40 tu. Puan Yuyu. Cuba kita test Okay, kita item 40. Okay, cuba kita download dia punya bahan dekat tepi tu. Oh, tak boleh. Okay, mungkin ini ada certain tu link dia, saya tak pasti. Mungkin dia ini seluruh ni lah, seluruh UiTM. Saya tak pasti kenapa. So sekiranya berlaku macam ni, so kita boleh request lah bahan tersebut. Kita ambil nombor, kita ambil URL dekat atas tu. Nampak tak ada, kita ada ID ni tu, kita ambil semua tu dan kita boleh request. Okay, kalau terjadi macam ni, kita kena copy URL ni and then kita klik pada MyKM. Kita pergi pada MyKM Puan Yuyu. MyKM itu dekat atas tu. Okay. Okay, kita sign in. Okay, kita klik kepada service ke? Okay, nampak tak dekat bawah tu ada digitization request form. Okay, boleh? Digitization request form. Okay, so dekat sini kita kena masukkan URL dan juga kita submit lah. Biasanya contact number tu kalau dia dah ni, okay, kalau Puan Yuyu submit maksudnya nanti Puan Yuyu lah yang request bahan ni dan kita akan ambil masa, maksudnya nanti pihak DPTA akan ambil bahan tersebut supaya untuk Terengganu dia perlu digitize lah bahan tersebut. So kalau kita tengok dekat sini, sebab kita tengok dia pun kita dah jumpa masalah, jadi better kita selesaikan. So nanti pihak Terengganu akan dapat notification daripada pihak PITA untuk mereka kemaskini bahan tersebut. Okay, so kalau kita nak pergi full text yang macam Puan Yuyu tunjukkan di awal tadi, ya, macam yang kita pergi kepada MyKM Puan Yuyu. Okay, yang ini, okay, UiTM Institution Repository. Okay, contohnya. Okay, full text ni, and then we have to agree dengan terms and condition. Okay, submit. Yang ini pernah jadi isu ya tuan-tuan dan puan, bila mana ada kes, contohnya kita ada yang sambung belajar di universiti lain, tapi mungkin berlaku kesilapan lah yang mana bahan tersebut disubmit ke UiTM. Bila mana dia belajar di tempat lain, even dia menggunakan geran UiTM, bahan tu adalah bahan contohnya universiti UTM contohnya. So dia adalah di mana dia belajar, itulah bahan itu perlu diserahkan ke tempat mereka belajar. Even menggunakan dana UiTM. Pernahlah menjadi isu suatu ketika dahulu. Okey, contohnya ini. So kita klik pada all. So kita ada search engine juga sama mana-mana ada search engine dekat tepi bawah tu you, dekat yes, yang tu. Okey, katalah contoh kita nak dapatkan bahan artificial intelligence tu contohnya. Okey. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan pernah guna tak sebenarnya IR ni? Kalau yang pernah boleh type 1, boleh saya nak dapatkan respon, ataupun baru hari ni tahu. Okey, 1 bagi yang pernah dan juga 0 yang tak pernah. Okey, Cik Kadir mestilah kan staff library. Oh, ada yang tak pernah tahu tentang IR ya? Okey. Okey, so hari ni kita belajar sesuatu lah kan, sebab bahan ni ada. Okey, bagi yang mungkin nak ada yang ada PhD, ada yang telah sambung. So alhamdulillah. So nampak tak dekat situ bila kita cari artificial intelligence, dekat atas tu dia ada jenis bahannya, thesis. Okey, dekat atas tu contohlah, sebabnya tuan-tuan dan puan-puan adalah pensyarah, jadi saya akan tunjukkan dia punya bahan ni adalah thesis. You scroll sikit ke atas. Scroll lagi. Okey, nampak tak thesis? So kita boleh pilih bahan thesis PhD lah. Ya. Kalau macam thesis degree, master, kita suggest pada student lah. Untuk pensyarah kita bagi pada thesis PhD. Okey, kita klik pada thesis PhD. Okey. So boleh dapatkan bahan tersebut secara full text. Klik saja pada download dekat tepi tu. Okey, ya.
Then, so bila dah dapat bahan tersebut, ataupun just in case lah tak dapat, macam mana caranya? Kita back to kita punya sesi tadilah. Masuk tu dan kita boleh request bahan tersebut. Ya. Macam Puan Yui tadi, dia request bahan tu, tunggulah dalam mungkin lebih kurang kalau ikutkan dia punya, kita punya tour dalam tempoh 3 hari bekerja. Kita kena dapatkan bahan tersebut. Tapi kadang-kadang tu kita pun tak boleh nak bagi segera. Kadang-kadang kita kena, bila kita nak scan full text tu, kita kena buka semulalah bahan tersebut. That's why nanti jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai bahan IR ini, ada projek pelajar ataupun tesis yang sambung di dalam UiTM sahaja, bahan yang dalam UiTM sahaja, so yang tu boleh bagi ataupun buat serahan kepada Encik Ahmad Akmal lah untuk bahan tersebut. Okey. So saya rasa clear untuk bahan IR ini. Bila mana kita pun ada target juga sebenarnya. Bila kita upload ni, kena ada orang yang download juga sebenarnya. Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk bahan IR. So saya nak tunjukkan satu lagi, Puan Yuyu. Ya, moderator, kita nak tunjukkan satu lagi iaitu Mobile Apps Library. Okey, apa itu Mobile Apps Library? Kita pergi pada home. Okey, kita pergi pada home dulu. And then ada dua tempat lah saya park. Satu dekat download, satu lagi pada our service. Okey, our service. Okey. Boleh sama-sama dengan saya hari ni. Okey, our service, kita scroll lagi ke bawah. Okey, kita nampak UiTM Library Mobile Apps. Apa itu UiTM Library Mobile Apps? Ya. Kita tengok kat sini. Okey, yang ni UiTM Library Mobile Apps ini pun salah satu kita punya inisiatif perpustakaan digital juga. Bila mana user tak datang ke library tapi mereka ada apps, ataupun apps ni adalah salah satu kemudahan. Kalau perasan tak, siapa yang biasa masuk library, kita ada satu barricade tu. Okey. Kadang-kadang ada yang mengelak sebab kita ada satu kad untuk visitor, mereka guna visitor punya kad tu. Kalau ikutkan sebenarnya semua orang ada digital, saya tahu ada digital ID yang UiTM, satu lagi kita ada library mobile apps lah. Tapi saya kira mohonlah kiranya kalau kata tak dapat selalu guna, dapat login sekali ni pun saya kira syukurlah ya dapat login ni. Okey Puan Yuyu, boleh kita cuba ramai-ramai pergi pada mobile apps tadi, kita klik pada link tersebut dan kita login. Okey. Sign in with Google sama juga. Memang kita, kalau student dia ada dua lah. Sama ada student portal ataupun menggunakan Google lah. Sebab student ni kadang-kadang dia lupa dia punya email dia. So untuk staff saya kira tak ada masalah lah. So nampak tak kat situ apa kemudahan yang kita bagi. Salah satunya kalau kita sedang pinjam buku, dia tunjuk lah macam Puan Yu ni dia tengah pinjam buku 10 buku. Nampak tak kat situ? Kiranya yang ni paparan dekat phone lah ya? Ya betul. Saya tunjuk ni contoh dekat web. Kiranya tuan-puan kena install terlebih dahulu melalui phone masing-masing. Ya, Berikan link ini dan kita terus add to home screen. Okay, so kita back balik tadi tengok buku Puan Siti. Ya betul. Okay, contohnya. Okey, contohnya kita, Puan Yuyu ada pinjam buku ya, 10. Okey, katalah satu hari kita dah pulang. And then macam mana caranya, tiba-tiba kita tengok kenapa ada lagi satu. So kita boleh gunakan apps ni untuk kita semak kita punya pinjaman. Mungkin kita dah pulang 10 tetapi tertinggal lagi satu. So that's why bila benda ni mudah di tangan kita, mudah untuk kita buat semakan lah. Selain itu, untuk pensyarah juga kita ada sediakan satu tab tu iaitu Prime ya. So Prime ni tak perlulah nak buka dekat sistem Prime tu. Just tengok dekat sini ada untuk verification status. Boleh tengok dekat situ sama ada statusnya pending ke ataupun perlu ambil tindakan KIV ke Puan Yuyu ya. So dekat sini boleh tengoklah you all punya. Boleh ke? Boleh saya dapat respon. Ada tak yang dah login? Boleh tengok dekat situ. Berapa verification status punya, berapa yang dah ada, berapa banyak kan? Boleh tengok kat situ sebenarnya. So sebab bukan apa, kalau macam setengah orang mungkin dia akan fikir apa dia punya nilai tambah untuk login benda ni. Inilah yang saya boleh bagi tahu. Kami bagi satu platform untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk lihatlah status tersebut ya. Kalau macam untuk pelajar senang nak tengok dia ada denda ke tak ada denda sebelum dia grad tu. Kat situ pun kita dah
letakkan juga maklumat tersebut lah ya. So nanti bila nak masuk library lepas ni dah tak ada lah yang guna kad apa nama panggil tu? Visitor tu. Sementara. Kita Pelawat. kita gunakan My Digital ID. Puan Yuyu pergi dekat tab yang bawah tu, nampak tak home, lepas tu sebelah dia tu ada My Digital ID. Okey yang tu. Zaman muda-muda masa-masa baru masuk kecil Puan Yuyu. Okey, so dekat sinilah salah satulah features. Kalau ikutkan saya nak share status kita punya login mobile apps yang mana memang kami dipantau lah oleh pihak PITA. Bila mana saya ada platform begini, saya sangat sukalah Puan Yuyu sebabnya dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh sharekan kita punya status kita boleh pergi pada MyKM Puan Yuyu. Kita klik semula pada MyKM kita, pada admin kita. Okey. So kita pergi pada PITA apps kita dan kita nak tunjuklah. Alhamdulillah di PITA ni kita banyak kepakaran daripada kita punya sistem NELAS kita tu memang mereka develop sendiri sistem lah. Kita panggil dia sebagai EIS, Executive Information System. Okey. So dah version 3 dah. Dikemas kini daripada semasa ke semasa. Kita pantau daripada sini. Inilah juga platform yang digunakan, berapa banyak orang pinjam buku, berapa banyak pengunjung kita, statistik kita lah yang kita boleh share. Ini tak semua orang boleh tengok ni, hari ni boleh tengok kita punya sistem dalaman kita. Okey, perpustakaan digital, kita klik pada prestasi perpustakaan digital, penggunaan perpustakaan digital. Okey. Nampak tak dekat situ ada Buy Mobile Apps? Yang ni ke? Ya betul, Buy Mobile Apps. Kita boleh tahulah ni siapa yang Ya, kita boleh tahu. siapa yang belum install. Kita cek nama moderator dululah. Boleh ke? Dah login ke belum? Sebab tadi saya dah ajar siap-siap. So kat sini kita boleh, saya nak tengoklah betul ke tuan-tuan dan puan login bersama-sama dengan saya. Okey, paling so kalau tinggi. tengok dekat sini. Ya, untuk negeri Johor, Alhamdulillah kita adalah ranking yang pertama. Yang ni pun rektor kita pun maklum ya tentang ranking kita ni. Alhamdulillah macam mana Siti awak boleh dapat nombor 1 ni? Bukan saya seorang. Sebenarnya dengan bantuan Puan Yuyu, Cik Akmal, para pensyarah, ya, semua yang selalu datang ke library sebenarnya mereka yang banyak bantu kita. Ya, bila kita buat program di college, di speaker corner, mereka-mereka inilah yang selalu membantu kami ya. Okey, bukan saya seorang. Okey, so kalau kita tengok kat situ di Johor, ya, kita boleh tengok patron aktifnya berapa, yang telah login berapa ramai dan juga belum loginnya berapa ramai. So kalau kita tengok view yang belum login, mungkin hari ini saya tak pasti, mungkin dia tak tarik lagi data, saya tak rasa dia live terus pada hari ini. Saya kira ya, secara husnuzonnya hari ini semua orang telah login. Ya. Saya kira semua telah login, so kita boleh sorting kat sini. Biasanya saya download by campus ataupun by kategori ataupun jawatan, saya akan sorting. Kalau sebelum ni saya sorting untuk pensyarah saja, ya, saya sorting pagi tadi. Ya, pagi tadi saya sorting ada sebanyak 150 orang pensyarah yang masih belum login lah ya. Cumanya yang nasib baiknya adalah dia tidak disorting mengikut fakulti ataupun program. Jadi saya tak dapat nak detect nama tuan-tuan dan perempuan ni kecuali kalau yang saya kenal lah. Ya, jadinya bila mana saya boleh check dekat sini, saya harap selepas habis sesi ini, mungkin daripada 150 orang ini pensyarah yang belum login, so selepas ini saya kira mungkin dah penuh lah ya. 100 orang ini, 100 plus minus ini telah pun login ya. So kira Johor ni kira satu orang kata prestasi yang membanggakan lah bila mana kita dah tertinggi. Begitu juga dengan kita klik pada perpustakaan digital, Puan Yuyu. Okey, kita pergi pada prestasi penggunaan perpustakaan digital by Logs Apps. By Logs Apps cawangan. Tengok boleh tak? Ke keseluruhan ya yang senang nak nampak? Keseluruhan ke? Keseluruhan Puan Yuyu. Keseluruhannya. By Logs keseluruhan lah. Okey, so dia lambat sikit. So kita pilih tahun 2023 Puan Yuyu. 2024 rasanya dia tak pasti dia dah ni ke belum. So kat sini pun sama.
kita boleh lihat di sini bila mana keseluruhan kita boleh tengoklah berapa ramai dan juga kalau kita tengok by negeri berapa orang dah masuk MyKM. Contohnya MyKM yang tadi yang Puan Yuyu tunjuk login tadi, MyKM, okay, kita boleh klik pada mengikut negeri dan program tu. Okay, kalau tengok kat sini, oh nampaknya Johor dah jadi Nombor 2. ya baru tapi saya rasa lepas kursus hari ni dah Kita naik tinggi. ke Puan Yuyu. So kita daripada 10,937 Tinggi juga so ni. kira angka yang agak tinggi lah. Cuma tak apa, lepas ni insyaAllah kita ni lagi lah Puan Yuyu, lebih berusaha lah nampaknya. InsyaAllah. InsyaAllah ya. So inilah dia antara inilah. Tapi janganlah kata bila mana kami promote tentang online database, e-book, bukan semata-mata kami hanya untuk mengejar ini, bukan. Tapi dia lebih kepada kebersihanan tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi pengajaran dan juga pembelajaran ya. Bila mana pelajar kita asyik menggunakan Google ya. Jadi benda tu kita tak nampak lah dia punya sumber tu daripada mana. Sumbernya semua Google. Jadi kalau boleh kita nak melahirkan graduan yang lebih berkualiti lah dan juga mereka menggunakan sumber yang sahih seperti yang Puan Yuyu tunjukkan sebelum ini. Ya, saya kira itu saja Puan Yuyu dan juga Tuan Moderator. Saya minta maaf saya ambil sedikit slot pada hari ini untuk berkongsi sedikit daripada saya. Itu saja, semoga ramai-ramailah berkunjung ke laman web Perpustakaan UiTM Johor ya. Kita perlukan 125,000 page view setahun. Tahun lepas alhamdulillah kita capai, moga-moga tahun ni kita tercapai juga. Dan juga okey, itu saja. Selamat menanda kertas peperiksaan dan juga selamat bercuti. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Puan Siti Rozana. Saya ambil kesempatan juga kalau boleh untuk sesi pada hari ini saya minta tuan-puan untuk isi kehadiran dan penilaian PTDI seperti yang saya paparkan di hadapan supaya kita dapat kehadiran sesi pada hari ini yang mana ini merupakan satu sesi perkongsian budaya ilmu melalui literasi maklumat yang memberi kepada hasil kepada KPI-PI kami lah pada tahun ini. So kita mohon masing-masing dapat isikan penilaian ini ya. So saya rasa untuk peringkat kami kita dah selesai untuk sharing. Kita open untuk sesi soal jawab lah Tuan Moderator. Okey, baik. Terima kasih Puan. Tadi Puan Rozana ada tanya, saya dah sign belum? Saya dah sign dah Puan Rozana. Dah ada saya pun jadi okey, baik. Terima kasih Puan Rozana, terima kasih Puan Widayu, perkongsian yang sangat-sangat mampat, penuh dengan informasi yang berguna. Rugi kita tak pakai perkhidmatan MyKM ni sebab kalau sebelum ni kita guna Google Scholar, rupanya dekat MyKM ni lagi senang. Alhamdulillah. Jadi marilah kita sama-sama support sistem yang dah sedia ada ini. Mari kita berhijrah. Kalau kata sebelum ni kita guna Google Scholar, kita pakai search string yang lain, kita berubah, kita guna MyKM ni. Kita encourage student-student kita untuk guna MyKM ni. Rugi saya rasa kalau perkhidmatan ini tidak diteruskan in the future. Okay. Kita buka untuk sesi Q&A. Kita ada beberapa masa lagi yang ada. Kita buka Q&A kepada para peserta. Sekiranya ada apa-apa yang nak ditanya pada para penceramah kita. Kalau tiada, saya ada dapat daripada rakan kita, ada personal DM saya, mungkin dia segan nak tanya dekat dalam tu. Soalan dia berbunyi, bagaimana kita nak booking kelas untuk student kita? Ada soalan daripada Dr. J. Dr. Jana. Okey, Dr. J, kalau you all dah download mobile apps melalui phone masing-masing, saya jawab soalan ni ya. Dekat paparan mobile apps ni, kalau you perasan ada KKM kelas booking okey, dia ada dua pilihan, sama ada menggunakan mobile apps ataupun you login melalui MyKM. Tapi saya nak war-warkan mobile apps ni ya. So you boleh pergi dekat mobile apps, dia ada ikon dekat sini ya, KKM kelas booking. Okay, so KKM kelas booking ni, you all klik, okay. So ini paparan administrator saya lah. Okay, you ada pautan kat sini, booking class. Okay, so bila you dah klik booking class, you kena isilah. You nak buat kelas dekat mana, isilah dekat UiTM Campus Gamat.
And then kita pilih non-interim lah sebab kita pun dah tak ada interim kan. Non-interim atau you nak sebagai lecturer pun tak ada masalah. You nak buat small group of lecturer pun tak ada masalah jumpa kepada sebab yang mengajar tu nanti mungkin saya dan rakan-rakan saya jugalah kan. And then you click next and then you boleh pilih modul dekat sini. Kalau you nak ajar student tentang pencarian online database yang seperti saya ajar, you boleh pilih online databases. Okay. So partisipan you kena isilah berapa? 30. Memang kita hadkan sekali satu kelas 30 lah sebab kapasiti pusat IT kita tu tak besar sangat sebenarnya. Kalau you nak buat ramai-ramai kita pecah-pecahkan by sesi. Tak ada masalah. And then you click next. Dan you boleh pilih lah bila nak buat, tarikh bila, masa tu kita bagi pilihan lah ikut waktu ini ataupun kita boleh adjust waktu yang you free, tak ada masalah. Then you boleh pilih nak face to face ke online. Tak ada masalah. Sebab saya difahamkan kita pun nanti dah ada online class kan lepas bulan puasa nanti kan. Lepas bulan puasa saya difahamkan seperti itulah. So mungkin you nak saya ajar pelajar-pelajar you tentang pengenalan tentang online database. Siapa tu? Tapi sayang waktu kuliah. Boleh, tak ada masalah Puan Ruqayyah, kita boleh adjust masa. Don't worry, tak ada masalah. Even weekend pun ada juga yang suruh saya ajar tapi saya tak open sangat weekend tapi based on my free time lah sebenarnya. Okay, so kalau online you boleh pilih platform and then you click submit booking class. Dekat sini saya nak war-warkan sebenarnya almost student yang lecturer mereka hantar kepada saya, even part 1, don't worry, diorang memang dapat ilmu pencarian maklumat online database yang betul, di landasan yang betul sebenarnya. Sebab kadang-kadang yang datang kepada saya degree part 5 pun masih tak pandai lagi nak, bukan tak pandai, mungkin dia orang tak explore benda ni kan. Belum lagi tahu cara yang sebenar untuk akses online database. So saya war-warkanlah ikut platform ni. Kalau ada peluang you all isi untuk KKM class untuk sesi akan datang. So kita sama-samalah sharing information ni kepada pelajar supaya mereka dapat menghasilkan karya assignment yang lebih bermutu lah. Okay, terima kasih. Terima kasih Okay. Puan. Okay, ada lagi ke soalan dekat ruangan chat? Maksimum berapa student? Okay, Dr. J, kita accept dalam 30, kalau lebih pun dalam 35 lah, boleh. Dalam satu masa 35. Tapi kalau online, tak kisah, unlimited. Baik, terima kasih. Okay, soalan yang seterusnya saya bacakan. Adakah bahan-bahan artikel yang di dalam MyCamp ini termasuk juga artikel yang ada dalam Predatory Journal? Macam mana tu Puan? Okey, adakah di dalam senarai langganan kita adalah termasuk dalam list predatory journals? Okey, ini isu ni macam seperti yang kita telah maklumkan ya. Kalau ikutkan benda tu kita pun tak ada lagi statement yang official yang menyatakan jurnal tu predatory ke tak. Tak ada pun yang menentukan lagi spesifik platform. Sebab bagi saya, bagi pendapat saya lah, yang mungkin pada yang sekarang ni kalau kita rujuk kepada list of apa ya, dia ada mention beberapa jurnal ni adalah predatory. Tapi kita tak nafikan lah, memang di dalam Science Direct ke Emerald ke memang akan ada artikel tersebut, dan siapalah kita untuk menghalangnya. Selagi publisher tu membenarkan ini diakses, kita terimalah kan. Dan kalau ikutkan untuk prime lah kan, kadang-kadang ada lecturer tanya, Puan Yuyu, kita tak tahu pun spesifik this journal disenaraikan sebagai predatory. Saya kata selagi tak ada statement daripada KPT menyatakan itu predatory, sebab sensitif kalau kita nak mark dia sebagai predatory journals, saya akan accept. No worry, itu effort you all, tak ada masalah part kami. Tapi memang tak dinafikan, memang dalam langkah kita mungkin ada. Tapi kita nak buat macam mana lah kan, kita accept jugalah. Sebab ianya mungkin sumber ilmu, kita ambil dari segi faktor dia adalah sebagai sumber maklumat kita nak buat rujukan. Kategori-kategori itu kita tak dapatlah nak elak.
Itu memang peringkat vendor tersendirilah, publisher tersendiri. Mungkin ada keputusan dan peringkat KPT, barulah kita aware lah lebih lanjut, lebih spesifik apa tindakan yang perlu kita buat. Okey? Okey, baik. Terima kasih. Harap itu menjawablah kepada yang bertanya. Baik, saya akan teruskan dengan pesanan daripada pihak penganjur kita. Rasanya kita dah tak ada soalan dah dekat situ. Video, berkaitan dengan video, ada yang concern. Video akan diemailkan kepada semua pensyarah Johor melalui alamat email pensyarahjohor@uitm.edu.my. Penganjur akan kongsikan link untuk akses kepada video recording tersebut lah. Okay. Link kehadiran akan diberikan oleh penganjur sebentar lagi. Sila isi untuk dapatkan jam latihan selama 2 jam lah. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada para penceramah kita. Terima kasih kepada pihak penganjur dan terima kasih kepada hampir tadi 115 para peserta program pada hari ini. Akhir kata, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. Sebelum mengundurkan diri, yang buruk datangi daripada saya, yang baik datangi daripada Allah SWT. Kesilapan tutupi cara, saya mohon maaf. Semoga UiTM lebih maju di masa akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang berkelapangan untuk buka kamera, kita nak bergambar bersama-sama ya.